Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita nampak macam meriah betul di studio. Kenapa? Enggak tahu, nampak merah semuanya. Kan? Macam terasa di situ ada semarak dia. Ada semarak kan? Ya, ada semarak Kalau tiba-tiba. tengok dari screen tuh, dia nampak tuh semarak-semarak di sini. Kalau aku enggak nampak. Dia akan nampak Sabah di sini. Iya, gitu. Ah, Iya, jadi oke. semarak, Top, di situ. top, top. Oke. Macam si Almi bilang kemarin, Ya. aku rasa macam mau pakai baju ini, macam mana aku mau kasih tengok semua orang? Aku bilang kau pakai baju itu, lepas itu kau pusing, kasih tengok. Kenapa begitu? Dia mau tunjuk-tunjukkan Iya kan? bahwa Kenapa? Semarak Niaga mampu membuat baju sebaik ini. Oh, Wow. gitu. Oh, Itulah, Kak. wow. Nah, memang tujuan kita untuk bagi tahu orang. Ya, betul? Kenapa kita mau kasih tahu apa yang orang ada, kalau kita nak kasih tahu apa yang kita ada? Betul. Tujuan tu memang untuk kasih tahu supaya kamu boleh gunakan servis yang kami ada, perkhidmatan yang kami ada untuk kasih cantik kamu punya Baju apa sajalah. bisnes cantik. Ini sebenarnya baju kami ada sebagai contoh untuk kamu Campaign juga. cantik. Ya, Kevin cantik gitu. Ah. Saya nih jarang pakai baju warna merah sebenarnya. Ya, Jadi tiba-tiba terpakai baju warna merah. nasib baik bukan warna kuning. Kau rasa macam mana kalau warna kuning? Kalau itu adalah Semarak Niaga dan YTV saya terpaksa akur. Walaupun Bukan terpaksa, tapi biasakan. biasakan. Bukan sudah benci warna tuh pun. Ya. Cuma saya rasa diri saya hitam sangat mau pakai itu warna. Ya, kalau saya pula apa ada dengan hitam. Biarkan saja. Oke, untuk kamu makluman, kamu yang berminat untuk membuat baju, sekarang kan musim-musim hacking sudah balik. Bukan itu saja. Sekarang memang Sukan-sukan, musim pilihan raya sudah. musim-musim pilihan raya. Kau rasa apa yang paling banyak di jalan raya? Di mana-mana lah kalau kau tengok time pilihan raya. Banner, Banting, banting, bendera, bendera. Ada baju, lagi. cap. Mas, sekarang semua ke arah itu sudah. Iya, betul. Kalau kamu sokong satu pati, satu itu, satu ini, kamu kena menjiwai. So pakailah dia punya baju, pakailah dia punya emas kan, Ya. lambang dia. Betul. Contoh kalau parti White TV. Contoh Oh, kan. wow. Jadi semua akan pakai baju White TV. Betul. Lepas tu White TV didokong kuat oleh Semarak Niaga. So of course lah ada di sini. Betul. Siapa YB-nya? So YB pun akan pakai juga. Ya, Dengan tiba-tiba cap pula apa. Abang Amru jadi YB kan. Enggak, ada hari itu. Kau pernah ke Terus yang interview begini satu yang orang mata. tu? Bukan, ada satu orang hari itu kau interview. Yang mana ya? Kalau saya bilang, Oh iya, undilah, undilah. Itulah dia. Dia lagi bakal YB. Insya Allah. boleh boleh ditengah sebab semangat Boleh kita tengahkan keinginan semangat dia dan Jadi, keinginan dia. Semua bahan campaign dia daripada kita. Ya, Insya Allah kita akan bantu dia. Semarak Niaga. Ya, sebenarnya kadang juga YTV. YTV akan promote dia habis-habisan. Ya, jadi sebenarnya YTV dengan juga Semarak Niaga dia ada chemistry di situ. Chemistry di situ. Jadi kenapa tiba-tiba YTV dan tiba-tiba ada pula Semarak Niaga dan tiba-tiba dalam Bank Sabah. Okey. Sebab kita nak utamakan kalau boleh-boleh YTV menjadi TV disendakan. Ya, Oh, betul. insya-Allah. Disendakan. Jadi rujukan Kita menjadi gitu. sumber. Kita menjadi platform. Iya. menjadi Nampak sangat landasan. YB di belakang sangat senang hati hari ini. Alhamdulillah. Oh, iya? Ya, senang hatinya betul. Rasanya dia punya lagging tu jauh betul loh ya. Jauh. Kita sudah habis dia baru ketawa. Tiba-tiba dia macam dia happy betul nih. Tapi apa-apa pun alhamdulillah hari ini kita rasmi baju baru WTV dan juga lambang Semarak Niaga hari ini terasa betul-betul semaraknya di situ. Semarak Jadi betul memang perniagaan cantik kita. kan, menyerlah di situ. Jadi datanglah. menyerlah. Kalau mau orang bilang mau apa tuh macam tempat ataupun selik-selik mau tengok apa sebenarnya yang ada di Semarak Niaga, boleh ke page rasmi Semarak Niaga Printing nomor 1 Sandakan. Ya, itu Jadi di nama sana page dia. banyak saya pilihan. Mungkin kamu bila kamu teringin cari baju betul kan ya. Sekali Iya, baju betul. nampak pula kamu, boleh buat di sini tudung tudung apa nih contoh lah Pati Amno. Boleh buat tudung sini begini Warisan. warisan. Boleh buat Mas Amno pula. Boleh buat baju. Semua boleh. Banner, Betul. banting. Mungkin kamu mau datang sana tiba-tiba bawa banner ramai-ramai. Kami undi ini, kamu undi. Tapi mesti ada banner. Hidup White TV, hidup White TV. Ya hidup Elmi, undi Elmi. Hidup Semarak Merdeka. Tepak pula, oke. Ya. Jadi hari ini Terlalu 28 emosi kita hari ini. Zulhijjah 41 Hijrah, sedikit hari lagi kita akan berada di tahun baru Insyaallah, Islam, tahun baru insyaallah, Hijrah. insyaallah. And then hari ini 18 hari bulan. Dan Ogos. dan hari ini banyak sebenarnya berita-berita yang kita mau Iya, kasih tahu dan betul. kemarin adalah tarik pengumuman penamaan calon
Dan hari Kita ini, tunggu-tunggu betul kemarin tuh. ya bilang kami dulu sampai sering- jam 10. Kami kami menunggu cerita buruk pas muka. 10.30, 10.45. Rupanya? Rupanya itu masih lagi mesyuarat. Rupanya? Rupanya petang. Ya. Jam 5 begitu kita tunggu dia punya live, tunggu. On the way balik sudah. Ana tunggu Baru sampai nampak. balik. Iya, Tapi dia sempat alhamdulillah kami kami sudah tahu dan kita sudah tahu juga Iya, sama-sama betul. keputusan dan hari ini kami menceritakan tentang fakta dia ya. Kami Iya. tidak ambil informasi ini daripada kawan ke kawan. Kami sendiri menyaksikan secara langsung pengumuman tersebut. Betul. Pengumuman yang berlaku di Kota Kinabalu Betul. oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dan dia mengumumkan tarikh penting pilihan raya. Ya. Jadi saya letak topik di situ sandakan mengundi. Sabah mengundi. Betul. Jadi bila sebenarnya mengundi kira? Pengundian awal kalau saya tidak salah 22 hari Okey. bulan. Yes, betul. Dan Hari mengundi 26 hari. 26 hari bulan. Bulan September. Bulan 9. September. Iya kan? September. Oh, no, salah. sorry. Yang mau menyelit tuh kan dia buat cek lagu sendiri. Iya, Aku udah tahu betul. lagu apa. Oh ya September Bulan bulan. September. Hari jadi gitu guys. Rasanya tak sampai 1 bulan untuk tarikh pilihan Aku rasa hari penamaan calon. September tuh banyak hadiah aku dapat daripada hadiah? YB mungkin. Tiba-tiba kan bulan hari itu kan hari jadi kita. Oh, ya. Betul. Okey, September akan ada satu tarikh penting bagi Kira pula dalam hidup dia. Ya. September adalah hari ulang tahun dia. Dia sebut sudah tadi. Jadi, dia Ya. bilang Tapi dia, tarik tuh sendirilah carilah sendiri gitu. Kira Bombastic, cari Kira Kaisara, cari Ah. Kira Bombastic Official. Semua Dan tu. kenapa juga kita cakap banyak hadiah daripada YB apa semua. Sebenarnya kami masih juga menantikan peluang daripada kamu betul. membuka peluang kepada orang-orang yang bertanding, calon-calon yang Betul. bertanding Betul. untuk menggunakan platform YTV Sangat untuk tepat. menjadikan mereka jadikan pentas di White sini. TV. Pentas Jadi- kamu berkempen. Betul. Sudah ada tarikh. Betul. Jadi pentas kamu untuk mempromosikan diri kamu sendiri. Iya. Bagi tahulah Jadi kepada inilah rakyat, masanya. Ini masa dia. Sudah Sekarang aku malam rasa sebenarnya. ini dia tidak bagi tempo dalam sebulan tahu. Kan? Dari 22 hari bulan. Oh ya sebulan lah. 12 hari bulan penamaan calon, sekarang 18. So kurang daripada sebulan kita sudah Menggaruk tahu siapa sekejap. calon yang betul-betul menjadi calon pilihan raya negeri. Dan keputusannya Tahu kita sudah tahu kemarin pada jam 5 petang. Kemarin ada secara langsung. Jadi alhamdulillah walaupun sejujurnya kami tersalah syakap 10 pagi. Ya, enggak Aku tahu ada penonton yang sudah menjenguk-jenguk. Tapi kenapa indah dah? Iya, biasalah betul. Biasalah betul. Kami Ada cuma bagi maklumat awal. betul. Dan yang kita maklumkan adalah hari itu, semalam 17 hari bulan ada hari mesyuarat bagi SPR untuk menentukan tarikh-tarikh penting. Iya betul. So tarikh penting dia adalah 12 hari bulan hari penamaan calon, 22 hari bulan hari undi awal ataupun undi pos di situ semua, dan 26 hari bulan adalah tarikh paling muktamad bagi kamu semua keluar untuk mengundi. Wow. September 2020. Jadi Daripada bulan ini sudah perlu buat persiapan, dan dalam tempoh ini jugalah sebenarnya walaupun dia letakkan di situ daripada 12 hari bulan, 13 hari bulan tu adalah hari kempen sudah, sampailah hari di mana pengundian bermula, 14 hari diorang berkempen. Nah, Jadi sebenarnya siapa yang pandai manfaatkan ruang dia, Betul. kalau dia sah, contohlah, sebenarnya calon yang akan bertanding ni, dia boleh tahu bahawa sudah dia akan jadi calon. iya dia sudah Ya, ada tahu yang dia sudah jadi tahu. Jadi, calon. kalau kita nampak tu yang sudah bergerak, ada pergi sudah melawat-lawat, nampak sudah dia punya kebiasaan tu Nampak Pergi sangat ziarah dia rumah. menunjukkan diri daripada segi bantuan, daripada Ya, segi betul. untuk berapat-rapat dengan warga Betul. begitu. Jadi sebenarnya ada juga segelintir yang masih berdiam. Sampailah mungkin dia bilang, gini. "Aku calon tak?" Betul. Aku calon gini. Tapi kan sekarang kan sudah tahu diri itu tercalon. Jadi kenapa tidak menggunakan Jadi platform kalau yang YTV? sudah tahu tu kira, kalau boleh gunakan sebaiknya platform media Betul. digital ni. Digital platform. Gunakan sebaik-baiknya kempen di dalam, bukanlah kita tidak sebut sebagai kempen rasmi. Betul. Tapi kita bilang gunakan sebaiknya untuk kamu perkenalkan terus. Ya. Kalau 14 hari itu kempen rasmi. Selepas 13 hari bulan tu start sudah, ataupun selepas penamaan calon tu keluarlah kamu berkempen. Iya. Sampailah hari 20 Jadi kan 22, 25 hari 25. bulan habis sudah. 12 tengah malam tu habis sudah tempoh Oh, berkempen. oke. Besoknya 26 hari bulan mengundi sudah orang.
Nah, jadi sekarang ni adalah masa untuk kamu susun. Apa tuh kalau ninja susun misi dulu? Iya, betul. Dan tentukan manifesto. Ya, betul. Janji. Ataupun apa yang kamu mau berikan kepada rakyat. Tapi dengan kalau kamu. Tapi bila kamu mengutarakan apa tuh manifesto kan manifesto. Manifesto neng keprengke. Dan juga apa tuh bantuan-bantuan ataupun cara kau berkampanye tapi dia tidak akan berkesan. Mungkin berkesan sedikit lah. Tidak sebanyak yang kita mau sebenarnya. Kalau kamu menggunakan teks dan juga gambar. Betul. Kita mau nih yang secara langsung bayangkan. Kalau aku nih kan sebut bayangkan terus ingat Jinani bayangkan. Iya betul. Jadi kalau kamu buat campaign, buat kita itu White TV buat secara langsung di situ. Jadi kamu share, jadi ramai orang akan nampak. Sebenarnya itu nampak dan bukan daripada segi gambar. Gambar nih kan ada orang tidak boleh menerima kenyataan. Dia boleh cakap Allah ini gambar tahun lalu. Iya betul. Itu secara langsung. Apa yang dia mau cakap tahun lalu? Nah, tidak kesahihan dia. Jadi kalau di White TV macam mana pula kira? Kita buat dia secara langsung. Mungkin dia lepas tu kita boleh sediakan package. Mungkin dia bilang, boleh kah letakkan band di penjuru jalan semua? Boleh. Bolehkah kami buat baju di White TV? Boleh. Semua agak ada sediakan. Bolehkah kami dia bilang sediakan bertemu buat pentas? Amat dialu-alukan. Sangat boleh. Kami boleh buat di sini berlatar belakang kamu punya banner kamu, panting kamu. Dan kamu dengan pakaian kamu sendiri, dengan image wajah kamu sendiri di situ sebagai calon. Ataupun kami datang sendiri ke tempat kamu. Iya, mengikut kesesuaian yang kamu mau. Jadi ada mungkin dia bilang, bolehkah kami duduk di kamu, lepas itu sambil kita menceritakan tentang perjalanan macam mana kamu begini-begini untuk membantu. Sebenarnya boleh, White TV sediakan. Dan yang paling best di White TV ini dia adalah secara langsung ya. Kita tidak menggunakan teks ataupun copyright. Jadi kan kira kalau dorang sedang live, apa sih yang terkeluar daripada mulut dia adalah itu adalah benda yang sahih. Sahih sebab dia mengatakan secara langsung. Sorry aku salah tadi. Bolehkah kasih padam dengan dada? Itu kamu aturlah betul-betul cakap kamu. Nyata betul. Kamu di sini, apa yang rakyat dengar itulah yang kamu katakan, itulah yang kamu janjikan. Ya. Jadi orang bilang ini adalah platform paling sesuai supaya orang bilang kamu ini berdrama kan tak? Kalau rakam video pun sekalipun orang boleh edit. Boleh cut lagi. Tapi ini enggak. Jadi kita buat live supaya memastikan apa saja konten yang kita bagi untuk dorang nih. Memang rakyat terima 100%. Dan yang paling best di sini sebenarnya kamu bukan saja mengutarakan kata-kata kamu di sini secara langsung. Yang paling best banyak package yang kami boleh sediakan sebenarnya kan. Contoh bilangnya bolehkah kami yang membantu tuh tidak mau ditemu buat tapi kamu shoot saja. Shoot, lepas tu boleh ambil gambar time kamu berkempen. Kita ada sebenarnya. Semuanya ada sebenarnya. Terpulang pada kamu untuk melihat dari sudut mana yang kamu mau. Kamu mau menggunakan sepenuhnya White TV punya platform pun amat dialu-alukan. Sangat boleh sebenarnya. Jadi kalau kamu tahu kempen itu sangat penting, jadi takkan kamu ambil yang separuh itu. Betul. Ambil yang full terus. Kan, dah alang-alang berjuang. Alang-alang berjuang sampai titisan darah yang terakhir. Itu macam pelik je lah tu aku dengar. Ya, memang itulah perjuangan yang orang maksudkan selama ni. Kalau enggak memang hangat-hangat tai ayam lah. Betul. Jadi susahlah kalau kamu rasa kamu menggunakan page rasmi. Banyak sebenarnya kami tidaklah mengangkat page kami sendiri kan. Banyak yang kita nampak yang mempunyai follower yang tinggi apa semua. Tapi tidak berani untuk berhadapan secara langsung seperti kami. Kami ini memang kebal untuk dikecam sudah. Iya betul. Kami bersedia untuk sebarang kesalahan. Dan kami sedia untuk ditegur. Tapi yang pasti kami akan maksimumkan. Dan memperbaikilah. Yang betul-betul tepat. Yang sahih. Jangan ada prasangka. Jangan ada propaganda. Jangan ada sengaja kami. Yang kita mau sebut Cik Razim kemarin tu. Dia bilang yang penting neutral dia bilang. Betul. Jadi kami memang betul-betul mengangkat neutral itu. Kami mengangkat benda-benda yang apa orang kata ni betul-betul win-win situasi dia. 50-50 lah. Pada sana tidak memihak kepada sebelah sini, tetapi kami berada di tengah-tengah. Kalau di sini ada parti apa, semua kami sapu. Alah, pendek kata White TV kan dia menyeluruh. Yes, kami bersifat menyeluruh. Jadi sebelum kita ke arah jauh lagi tentang White TV dan Semarang, kita mungkin boleh sentuh tentang RM 186 nih, 186 ini satu lagi. Sebenarnya juta. Kita bagi tahu minta maaf sebab kami lambat bersiaran hari ini. Kami bermula daripada 10.20 sebab kami mau pastikan tiada kesalahan yang insyaAllah kami cuba lah yang terbaik hari ini. Device yang kami gunakan hari ini tidak memberi apa-apa
kekangan pada kami untuk live, Ya. biarkan dia sejam tanpa henti. InsyaAllah Dan mudah-mudahan. komen itu berlangsung dengan kami punya penyampaian berlangsung dengan baik. Komen itu pun kami terima dengan baik dan kami Ya, respon betul. apa yang kamu utarakan hari ini. Jadi kira sebut tadi 186 juta. Itu adalah kos yang diumumkan oleh SPR semalam. Anggaran perbelanjaan yang akan digunakan sepanjang kempen pilihan raya negeri bermula daripada tarikh penamaan calon, undi awal dan hari pengundian. Banyak sebenarnya kos perbelanjaan yang diperlukan. Dan semalam ada tim kita bagi tahu juga, dia bilang untuk seorang calon dia perlu letak wang deposit sebanyak RM8,000. RM5,000 untuk dia sebagai calon dan RM3,000 lagi dia bilang untuk penggunaan media iklan ataupun media semasa, media sosial dan sebagainya. Jadi RM8,000. Kalau dulu memang mengundi tu jumlah dia adalah RM5,000 untuk satu don. Kalau parlimen pula RM10,000. Jadi tahun 2020 ni dia punya kos tu meningkat daripada yang biasalah kita katakan. Sebab mungkin kita tahu lah apa sebab dia kan. Sebab mungkin banyak kos untuk melibatkan perhimpunan. Mungkin ialah kalau dulu kan kita buat perhimpunan boleh je orang bersesak-sesak. Nah, kali ini kita kena dapat SOP apa betul. Semua. So dia mengambil kira SOP di dalam pandemik COVID-19 ni. Daripada segi mas memang ongkos akan memakan masa juga mas. Mungkin sebab ada orang yang tidak akan memakai mas biasa, dia akan letakkan lambang tanda sokongannya kepada calon tersebut. Ataupun mungkin pengamal media yang datang ataupun mana-mana pasukan SPR. Betul. Jawatan kuasa SPR. So diorang mesti ada image SPR bukan siap tag. Dia pakai kan tag SPR masuk Dewan Penamaan Calon. Betul. Masuk Dewan Pengundian, kiraan undi dan sebagainya. Jadi semua tu memerlukan kos. Sebab sekarang ni berbeza sudah. Jadi kita bilang ini menyebabkan anggaran kos itu sehingga 186 sebenarnya juta dari ringgit. itu juga sebenarnya yang memberi kesan lah adalah COVID-19. Kalau tidak mungkin tidaklah sebesar yang itu kan. Tiba-tiba. Dan SPR sebenarnya kira dia mengambil kira bagaimana perjalanan kempen di Chini dan kempen di Slim sekarang ni PRK. Pilihan raya kecil yang berlangsung. Pilihan raya yang berlangsung di sebelah Semenanjung sana. Jadi it's okay. Alright. Okay. Jadi ini antara benda yang diambil kira oleh SPR bagi memastikan perjalanan pilihan raya negeri Sabah akan berlangsung dengan lancar bermula pada 12 hari bulan 9 nanti. Dan kemungkinan insyaAllah sekiranya ada yang berkenan dan melamar kami YTV menjadikan yang diorang mau jadikan kami di platform diorang, pentas diorang, mungkin selama berkempen itu kami akan bercerita tentang dialah sejalan. Ya betul, sebab ada beberapa sebenarnya, beberapa parti politik, beberapa individu yang sudah melihat diri mereka sebenarnya sebagai calon. Sebab itu kita sebut tadi, ada yang sudah tahu. Ada sudah yang tahu, tapi buat tak tahu. Dia pun pelan-pelan lebah, tidak mau terlalu menonjol, pelan-pelan mengayu gitu. Jadi sudah bagi signal pada kita kalau on sudah ni kami panggil kamu. Alhamdulillah. Begitu. Itu adalah di kawasan Sandakan ni lah, kawasan Sandakan. And then ada juga yang akan panggil, mula-mula sekali dia bilang panggil kita santai-santai dulu, minum-minum, bakar-bakar dulu. Hujung minggu ni kita bercerita sambil-sambil tu kita tamu bual lah dia bilang. Tamu bualnya macam lain pula. Iyalah, tamu bual lah. Tamu bual? Iya, kau tanya lah dia, temu bual lah begitu. Ada interview. Bukan juga, tapi temu bual diorang ni kan makan-makan, minum-minum, bakar-bakar. Tiba-tiba tamu bual. Gitu, jadi. Tiba-tiba kami ikut berkempen. Dapatlah. Nanti kita bincang-bincang lah, datanglah di studio kami. Ya, insyaAllah. Dan kita akan berhalusi lah. Yang mana yang kita perlu bantu, kita bantu. Mana yang tak perlu, tak lah. Tapi kalau makan tu kami datang, makan. Kami kalau makan, aku ni ada target 50 kg. Ya, betul. Okey, kepada penonton juga, bolehlah kamu tinggalkan komen pendapat kamu tentang politik. Sebab hari ini konten kita menceritakan tentang politik sahaja. Ya, politik, Sandakan. Dan perkongsian tentang banjir, kilat dan Ya, betul. pokok tumbang. Tadi berlaku sebenarnya semalam. Berlaku hampir tawaf kira tadi. Ya, jadi disebabkan oleh itu. Okey, selain daripada itu juga kita akan kongsikan tentang ada maklumat yang disebutkan oleh seseorang yang ada nama kedudukan di dalam parti warisan berkenaan dengan bekas adun yang lompat. Jadi
bila dia sebut begitu kan, kita rasa ada isu lagi kah? Hari itu daripada berapa kerusi warisan kerajaan negeri Sabah yang bertahan sehingga terbentuknya kerajaan yang ditadbir dipimpin oleh Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Kemudian berlaku peralihan, hampir berlaku peralihan kuasa apabila sokongan itu beralih kepada bekas Ketua Menteri Sabah sendiri, Tan Sri Musa Hasan. Musa Aman. Tan Sri Musa Aman. Musa Hasan tu bekas bekas ketua itulah polis negara. Tiba-tiba bila masa pula ada Hasan di ujung-ujung. Okey, Tan Sri Musa Aman. Berlaku ketypoan di situ. Okey, and then 32 kerusi berbalas 33 kerusi. Jadi selepas berlakunya itu, Ketua Menteri Sabah mengumumkan pembubaran DUN. Dan apa yang berlaku, ada kenyataan daripada seorang yang sangat penting, sentiasa memberi maklumat komunikasi katanya di dalam channel ataupun di dalam media sosial, dan dia mengantar satu keratan bertulis dengan imej yang bertulis juga berkenaan dengan Dekat-dekat mic. 3 adun lompat. Lepas tu lompat balik lagi. Lompat lagi. Ya, betul-betul lah ini kali. Dia betul-betul bilang dia melompat. Tapi cara dia tu, dia bilang 3 mantan adun mahu kembali ke warisan. Selepas dia meninggalkan warisan, dia mau kembali ke pangkuan. 3 mantan adun lompat, hubungi Datuk Seri Syafiee Apdal, mahu kembali ke warisan, tapi nasi sudah jadi bubur, dia bilang. Dan Datuk Seri Syafiee Apdal kata, biarlah rakyat tentukan demi puaskan hati semua orang. Oh, macam ada kes merajuk pula di situ. Iyalah maksudnya, okey. Kenapa berlaku pilihan raya negeri, pembubaran DUN dan sebagainya? Sebab berpunca daripada yang lompat ni. Sebab itulah apa orang bilang ni, dorang punya tim ni, tim yang melompat ni, yang mau memastikan tumbang kerajaan warisan di Sabah ni, dorang punya sokongan tu beralih arah daripada parti warisan, dorang lompat kepada parti yang satu lagi, kerajaan lama. Selepas dorang melompat, sekarang ni mau lompat lagi balik. Jadi sebab itulah aku bilang ada yang merajuk tu. Bukan apa, sebenarnya kan ibaratkan dia satu tim tu, tiba-tiba satu tim tu dia berkurang dia lemah lah situ. Jadi dia sebabkan dia punya ketua tu dah macam malas, sudah balik-balik tembok dah runtuh. Jadi biarkan rakyat yang menentukan, begitu. Betul, begitulah itu. Jadi inilah orang yang saya anggap tadi tu mengeluarkan kenyataan ini. Bertulis. So kita petik dan dia sebarkan kepada semua. Dan YTV hanya petik saja daripada media sosial untuk kita katakan ini adalah fakta yang dikeluarkan oleh individu ini, dan individu ini mengesahkan diri dia di dalam barisan yang bertanggungjawab sentiasa memberikan maklumat komunikasi katanya di dalam laman sosial, khususnya Facebook dan WhatsApp. Jadi yang ini yang kita sentuh hari ini, ada cubaan untuk lompat balik. So bayangkan, susah untuk diterima. Bila sudah kau lompat, kau tinggalkan parti yang lama, yang menang sebelum ini. Lepas tu tiba-tiba kau nampak di situ kerapuan, kau tinggalkan. Macam kan? Selepas tu nampak kerapuan. Dan selepas ni bila rasanya dia sudah keluar daripada kerapuan tu, dia lagi rapuh. Dan dia mau balik lagi. Nasi sudah jadi bubur, dia bilang. Jadi nasi sudah bubur, tinggal tambah ayam, jadi sudah bubur ayam. Oh my God. Tapi kalau sudah dimakan, lembut. Lembut lah. Jadi cair-cairannya untuk orang yang sakit saja dia selalu makan bubur ini. Betul. Jadi tiada guna sudah. Tidak berdaya sudah. Itulah peribahasa yang sangat kena dengan orang begini. Nasi sudah jadi bubur, tidak boleh sudah kau patah balik. Betul. Kalau kau patah balik mungkin kau tidak diterima. Tapi dalam politik kira macam-macam boleh berlaku. Itulah aku bilang, macam-macam boleh berjelaku, bukan pula boleh berlaku. Tiba-tiba jadi bubur, nasi, tiba-tiba jadi nasi balik. Mungkin boleh. Tidak yang mustahil sebenarnya dalam bidang. Tambah saja beras. Tambah beras saja, lepas tu kasih kurang air, lepas tu kasih kecil si apinya, jadilah beras. Sama-sama masak tu. Tapi lainlah sudah. Nasi bubur ke? Nasi bubur ataupun bubur nasi. Bubur nasi ataupun mistang. Ada saja, Ataupun mistang. Mistang. Itu suluk punya bahasanya. Apa maksudnya? Bubur lah. Sama lah juga kan? Okey, jadi itu antara yang kami boleh kongsikan lagi berkenaan dengan perjalanan PRK, PRN, Pilihan Raya Negeri. Sebab di sini berlaku PRK. Di sini berlaku Pilihan Raya Negeri, PRN, PRK. Jadi ada 73 kerusi yang bertanding dan 13 daripadanya berada di dalam kawasan Sandakan. Jadi YTV akan memberi
banyak paparan perkongsian berkenaan dengan perjalanan pilihan raya negeri Sabah khusus di kawasan Sandakan ini dan kami akan kongsikan sentiasa dalam platform live kami begini di Facebook page White TV. And then ada lagi yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan topik dia adalah melompat dan adun muflis. Ada pula adun muflis. Salah satu syarat sebenarnya untuk orang bertanding di dalam pilihan raya ni adalah dia tidak boleh muflis. Tidak boleh di status diletakkan sebagai status dia bankrupt. Kerana? Tidak boleh. Sebab itu ada ditetapkan di dalam syarat dan mahkamah boleh menggugurkan kelayakan dia sebagai calon. Seandainya dia disahkan sebagai muflis. Dan benda ini terpalit kepada bekas adun Dun Elopura. Dun Elopura. Bekas adun kita sebut dia sebagai YB Kelvin. Jadi tetapi beliau sebenarnya sudah mengatakan yang menafikan bahawa beliau adalah seorang yang muflis. Jadi dia menafikan kenyataan itulah. Ya, menafikan. Dan ini dikeluarkan sendiri oleh Bernama. Jadi kita petik kenyataan daripada Bernama untuk kita just kongsikan. Hari ini mana-mana calon kalau boleh yang mau bertanding tu semak-semaklah latar belakang kamu betul-betul, profil kamu tu betul-betul bersih. Jangan sampai kamu tu sudah diintai-intai sebagai muflis, ada rekod apa orang bilang ni bad record lah. Jadi jangan cuba-cuba menawarkan diri. Ya, kalau boleh bersihkan nanti. Nama dulu lah. Bersih dulu bila rasanya macam kamu yakin tiada sudah apa-apa. Barulah kamu hantar pencalonan kamu. Senanglah orang bilang, parti kamu pun tak susah hati. Betul. Memang ada pasukan yang telah dilantik khusus untuk memastikan calon-calon yang bertanding ni tidak muflis. Tapi kalau berlaku juga, inilah yang akan menjadi isu. Jadi satu, calon mungkin akan rasa macam tak puas hati lah. Aku sebenarnya clean aku ni. Tapi tiba-tiba ada rekod mengatakan yang dia ni bankrupt. Tapi macam yang abang cakap tadi lah, kalau dalam bidang politik ni macam-macam boleh jadi pun. Kau bagus-bagus bersih nama, orang boleh buat siap calar di belakang. Ya, okey. Saya bacakan terus. Ini adalah kenyataan daripada laporan Bernama. Ahli Dewan Undangan Negeri Elopura, Kelvin Chong, sebenarnya dia sudah bekas sebab selepas digugurkan, selepas pembubaran DUN, menafikan dakwaan di media sosial bahawa beliau telah muflis dan menegaskan akan mempertahankan kerusinya. Jika dicalonkan semula pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Oh, insyaAllah. Jadi kalau bilang tiada masalah, memang dia mungkin akan... dia boleh teruskan lah. Ya, jadi akan beliau ni adalah daripada DAP kalau tidak silap saya. Yes, bercakap pada sidang media hari ini, wakil rakyat dari DAP itu berkata pemilik akaun Facebook yang dikenali sebagai Hadi Awang cuba merosakkan reputasinya melalui catatan di platform media sosial pada 2 Ogos lalu. Ini kenyataan yang lalu, tetapi kita tarik daripada hari ini untuk tarik perhatian supaya calon jangan ada rekod buruk dan jangan sampai kamu ada rekod muflis. Dan kalau boleh, kamu tidak akan layak untuk bertanding. Jagalah nama tu sebaik-baik yang mungkin. Ya, betul. Sebab sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Tiba-tiba kau tiada kes, ada kes pula. Jadi sebelum kamu menunjukkan diri kamu sama ada kamu layak ataupun tidak, bersihkan dulu lah nama tersebut. Ya, jangan kamu jadi sebab kepada parti tiba-tiba kamu kata kamu parti tersebut contohnya bertanding di kawasan tu. Mungkin ada 1 lawan 1 ataupun 1 lawan 1. Tiba-tiba yang seorang tu disahkan muflis, menang tanpa bertanding sudah yang satu orang. Itu yang kita tak suka tu sebenarnya. Walau duit deposit bayar sudah yang 8,000 tadi tu. Ataupun 5,000 tu. Jadi ben lah. Bahan kempen pun habis begitu saja. Jentera pun balik dengan kecewa. Kan jadi berlakulah kekecohan di situ. Jadi kita melakkan benda-benda yang begitu bah sebenarnya. Tapi kalau mau berkempen tu gunakanlah sebaik-baik macam cara kamu berkempen kan. Kalau kamu menggunakan cuma menggerakkan orang saja, buang-buang duit, memang tidak akan hasil lah. Tapi gunakan sebaik mungkin mana yang kamu rasa kamu boleh susun melalui media, yang kamu boleh rasa boleh hebahkan kamu, boleh. Jadi gunakan sebaik-baik mungkin lah sebenarnya platform media sosial yang kita ada sekarang ni. Iya, betul. Jadi selain daripada itu, saya mau sentuh satu lagi sebenarnya di sini Kira. Ya, apa lagi? Kita bilang memang rancak sudah sebenarnya orang berkempen. Ya, betul. Mana yang sudah tahu perjalanan ataupun sudah tahu diri dia tu bakal dicalonkan semula ataupun dicalonkan, mungkin dia adalah calon baru, memang orang bergerak sudah.
Kalau kawasan tu ada pulau, pergi belayar sudah dia. Memang naik bot sudah dia pergi serah bantuan. YTV pun tak sabar pergi pulau tau. Nah, kalau dapat panggilan untuk buat liputan, of course kita akan ikut mana-mana calon yang akan bertanding. InsyaAllah. Pastikan liputan dorang dapat kita buat. InsyaAllah. Dan coverage line pun kena cantik lah. Kalau Arya, Supaya tidak terputus. Tapi kalau macam setakat pergi Kampung Nunuyan, Lagi? Tanjung Aru tidak masalah lah. Tidak Saya pernah di masalah, sana. Cuma Betul. yang kita elakkan jangan bawa Maxis lah. Kenapa? Maxis dengan DJ. Kadang-kadang coverage dia hilang-hilang. Tapi kalau Selcom rasa tidak no problem lah. Kalau pulau biasa pakai line apa kira? Selcom sama DJ saja yang saya tahu lah. Tapi kebanyakan yang arah Selcom. Sebab Selcom memang macam aku rasa Selcom ni memang ada jampi-jampi lah. Enggak, Macam bah. semua tempat kan dia on je. Sebab ini adalah provider yang paling ulung di Malaysia. Jadi hampir semua tempat dia ada pencawang dia ada menara dia. Dia coverage dia memang sangat-sangat luas sebelum timbul provide lain macam Maxis, DG, lepas tu U-Mobile. Jadi siapa yang paling besar sebab itulah banyak syarikat telekomunikasi akan menumpang kepada syarikat provider Celcom ini untuk pastikan orang dapat hidup. Contoh tapi macam memang lah. serius lah kalau macam pergi sana dia akan line dia memang okey juga. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kalau ada rezeki sebenarnya kan macam yang kami cerita tadi daripada kamu penonton YTV, kami pun sudah ada juga yang melamar-lamar. Ya, Jadi betul. ya tunggu dan masa Kita tunggu sahaja. Bagi green light begitu, okey. Kami ready sudah. On saja. Tiba-tiba on gitu. Jadi Okey. Ada lagi kira yang saya mau kongsikan daripada seorang calon ni. Dia ni sebenarnya bekas seorang yang ada jawatan di dalam parti warisan. Okey. Tetapi dia meletakkan jawatan, dia berundur daripada parti itu dan dia masuk lagi satu parti baru. Oh. Parti Cinta Sabah. Oh, PCS. ada lagi pula. Ya, Parti Cinta Sabah. Kalau tengok dia memang aura dia lain macam di Sandakan ni. Dia ada kali nampak menonjol sangat kah? Sangat menonjol. Dia pakai baju merah. Macam kita. Ya, lepas tu ada hashtag di belakang tu. Ada apa dia punya hashtag tu yang macam cinta, kasih sayang. Dia utamakan kasih sayang lah untuk Sabah begitu. Cinta, kasih sayang, Tapi I love sekarang Sabah ya, begitu. tapi sekarang ni kan apa yang saya nampak lah. Orang sekarang rakyat ni dia asal-asal ada pemimpin baru mesti dong utamakan. Kenapa pembangunan di Sandakan ni dah macam bandar zombie. Okay, Jadi mana yang pencalon-pencalon ataupun yang mau memimpin tu sekiranya kamu mengambil hati orang-orang Sandakan terutamanya memperbaiki struktural bangunan di Sandakan, infrastruktur lah ya, terutamanya. di situlah Kemudahan kamu awam. mendapatkan hati warga Sandakan. Ya, Sebab asal-asal kamu kena nampak bijak. orang post kan? Ya, macam dia bertukar pemimpin tapi bilangnya Sandakan ni dah macam bandar zombie. Dia bilang bangunan pun tumbuh sudah pokok arak. Jadi di situ kamu boleh tangkap sudah sebenarnya. Jiwa rakyat ni dia bukan ke arah duit je pun. Ya, dia mau pembangunan, dia mau ekonomi, pekerjaan. yes, peluang pekerjaan. Itu sebenarnya yang perlu dititik beratkan untuk kawasan Sandakan. Itu bila kira sebut pasal bandar zombie tu, dia lebih terarah kepada Parlimen Sandakan. Iya, itulah. Dia di dalam kawasan bandar Dun Tanjung Papat. Atau kalau di Dun Elopura ni tak seberapa, tapi bandar tu memang adalah milik Dun Tanjung Papat. So calon yang ada di situ yang macam kita sebutkan kemarin, ada calon wanita daripada seorang ahli perniagaan. Dia juga bekas ahli parti dalam parti yang sebelum-sebelum ini di dalam Barisan Nasional. Betul. Jadi kita belum tahu sama ada dia betul akan bertanding. Cuma kita tengoklah, kita survey dia punya Facebook, kita tengok banyak poster yang limpas di dalam kita punya grup WhatsApp. Dia seolah-olah akan bertanding. Tetapi itu adalah kerusi yang sangat hebat bagi DAP. Di situ adalah kawasan yang saya boleh katakan majoriti Cina. Ya, jadi kalau Cina. Melayu bertanding di situ, sudah pasti persaingan dia amat sengit. Jadi itu sajalah, mau ambil hati rakyat ni utamakanlah bandar zombie. Ya, utamakanlah pembangunan sentiasa. Sebab asal berjalan kan kadang-kadang pergi orang yang berhimpun-himpun terduduk sekejap. Cerita, kalau ini yang memimpin bilangnya, bagus-bagus bilangnya kita nampak lautan pasir putih, balik bilangnya bautan. Ya, betul. Aku pun dengar lagi satu, kalau ini kalau itu, aku bilang, diorang ni tak ke arah duit je pun. Diorang cuma yang lain mau pekerjaan, lepas tu Itu yang lain diorang mau kebersihan tentang warga Sandakan. Bayangkan bilangnya, kita punya bangunan tak dicat sudah, tak diservis oleh, saya tidak mau sebutlah. Jadi Jangan. yang aku rasa itu
Oh rupanya begini juga lah jiwa rakyat ni kan, diorang mau yang Iya. pekerjaan, lepas tu nampak Betul. bilang, lepas tu yang ada lagi yang macam dak apa tu yang mengendak betul di hati tu. Kamu tahu bilang ya bangunan dah tumbuh pokok arak sudah. Woi, nah pokok arak sudah tuh. Pokok arah itu kan. Pokok arak orang panggil. Okey, right. Jadi sebenarnya macam kita juga kira White TV sebenarnya adalah satu platform yang sangat menyeluruh. Betul. Bila berlaku pilihan raya, kita ikutlah rentak politik tu. Ya, Dan betul. sebenarnya hasrat yang sangat menggunung daripada White TV ni adalah sentiasa menjadi ruang kepada masyarakat untuk dapat informasi Iya. dan peluang pekerjaan. InsyaAllah. Okey, banyak sebenarnya peluang pekerjaan yang boleh wujud daripada White TV. Kamu bayangkan sejak platform media, apa yang kamu boleh ada, apa yang kamu tahu tentang media. Contoh kita ambil kira macam Media Prima contohnya. So berapa banyak peluang pekerjaan yang diorang dapat wujudkan. Astro contohnya. RTM contoh, RTM kerajaan lah. Ya. Okey, tetapi stesen TV swasta ni, Betul. banyak sebenarnya peluang-peluang pekerjaan yang diorang boleh wujudkan. Dan dia peluang yang pelbagai, bukan saja dalam bidang media begini. Iya. Tapi sebenarnya banyak. Jadi warga Kami bukan mau sandakan. ambil pekerja, contoh lah memperkerjakan orang sebagai MC tiba-tiba pula kan. Tapi Adalah, Bah. adalah. Jadi sebenarnya dia punya ruang lingkup tu sangat besar. Media sangat besar. Jadi kalau warga sandakan fikir kami hanya bergerak di dalam platform begini sangat kecil ke apakah, tapi Betul. kami insyaAllah kami akan luaskan lagi supaya Kita bentang sayap lah. ya, Hey. kita bentangkan seluas-luasnya ruang itu untuk warga sandakan, dan mungkin pemimpin yang bakal dilantik pada pilihan raya negeri ini nanti akan memainkan peranan untuk memastikan Betul. platform ini betul-betul menjadi ruang untuk mereka meletakkan permintaan rakyat sandakan untuk mencari pekerjaan begitu. Iya, insyaAllah. Tingkatkan ekonomi dan sebagainya. Jadi itu sajalah kan yang kalau boleh macam apa ni, bila ada kamu yang di sini sedang menonton, share lah live ni kan. Ya, boleh. Share dengan kawan-kawan yang tidak dapat mengetahui tentang info-info semasa, dan Ya, juga betul. mungkin ada di sini yang berkenalan dengan orang yang akan bertanding, jadi sharekan, dia boleh suggest kita begitu. Okey, kenapa saya sebut tadi calon PCS tu? Saya pergi Facebook dia tadi. Dia bilang bahagian sandakan adalah salah satu bahagian pentadbiran di Sabah. Okey, betul. Bahagian sandakan juga merupakan bahagian yang terbesar di antara 5 bahagian yang terdapat di negeri Sabah. Dia meliputi keluasan 38% daripada keluasan negeri Sabah. Oh wow. Daerah-daerah dalam bahagian sandakan adalah Beluran, Kinabatangan, Sandakan, Telupit dan Tongot. Betul itu, kalau mengikut parlimen tu parlimen Sandakan, Yalah. parlimen Kinabatangan, parlimen Beluran, yang kita masukkan lagi parlimen Batu Sapi dan Ya. Libaran. Dia ada letak di sini 10,000 kilometer persegi keluasan dia, ataupun kilometer yang saya selalu sebut ni hektar ataupun ekar. Tapi dia 10,000, 1,000.9 kilometer. Okey, jadi keluasan inilah yang kita perlu lihat. Mungkin daripada sinilah peranan calon itu perlu untuk lihat kawasan dia sebenarnya sampai mana. Ya, betul. Dan siapa yang dia perlu dekati sebenarnya untuk menangi hati itu dan menyokong dia pada pilihan raya negeri. Jadi sekarang ni apa yang kita ceritakan dan kongsikan tentang politik, sekiranya Ya. kamu mempunyai maklumat yang mungkin kita tidak tahulah, mungkin kita terlepas pandang sikit. Okey, boleh share dengan And then, kami. Kami pagi tadi ada kita post berkenaan dengan survey. Ya, Kita buat survey. tinjauan sikit. Sebenarnya kita tahu di Sandakan ni, sekejap Mic dekat sikit ya. ada- Gitu. ada jawapan yang kita tengok bila kita bilang kali ni kita mengundi sudah, kita akan mengundi. So saya minta survei daripada orang ramai ni, kalau boleh bila tiba pilihan raya, bila tiba hari mengundi, orang keluar ke pergi mengundi. Keluarlah tu. Okey, tapi kalau target daripada SPR sendiri, dia bilang lebih kurang 70% rakyat Sabah akan keluar mengundi. Kan? Okey, tapi ada juga komen yang limpas di situ sebenarnya, orang malas pergi mengundi sudah. Kerana? Orang bilang, malaslah. Sebab apa? Sebab- Satu, COVID. Kedua? Yang kedua, aku undi melompat juga. Ketiga? Enggak, itu saya yang dorang mau. Ada ketiga. Paling banyak. Yang ketiga apa? Dia penat dah. Penat. Pilih ini sama aja bohongnya, pilih itu sama aja Betul, bohongnya. Jadi kita betul. mau pencalon yang baru nih, tunjukkanlah rasa Tanggung kamu jawab. tuh, tanggung jawab kamu dan
boleh tunaikan janji yang kamu yang kamu keluarkan tuh, Bang. Ini kita tujukan pada calon, Bang, kan? Ya, kita atau tujukan pada calonnya. yang bakal menang nih nanti, yang bakal memimpin nanti nih. Sebab sekarang ini rakyat nih kan sekarang nih bila terkena dengan COVID-19 orang malas semua keluar. Satu. Kedua perhimpunan. Bilangnya sekarang nih mau jaga jarak lagi, mesti berpanas. Betul. Dan yang ketiga itulah, dah penat dah. Macam bila mengundi kamu tengok berapa banyak kali sejarah lompat-lompat yang berlaku. Itu juga adalah rupanya keempatnya. Yang berkawan boleh jadi musuh. Iya betul. Kau tengok macam mana, ada kemarin aku baca satu, dia bilang, okey, dalam grup jugalah, dalam grup politik. Aku kasih viral kau, jaga kau, ini kali lah kau, jam 9, jam 10 nanti kau kasih up kau di Facebook. Jadi sekarang ni memang orang lebih kepada kuasa viral. Jadi kalau kamu rasanya kamu menggunakan kuasa viral ni untuk kepentingan kamu, untuk kamu menjatuhkan orang, sebenarnya salah. Tapi memang salah. And then, tapi yang bagusnya semalam tu, dia, di ujung tu aku tengok scroll dalam dekat-dekat pukul 12 begitu, berbaik sudah orang. Itulah politik. Aku sudah padam tu gambarmu. Jangan kau kasih up lagi aku, bilang. Iya begitu. Jadi mau betul aku jumpa itu orang. Satu orang tu sudah macam kasih panas-panas sudah kan. Jadi yang satu orang tu bilang, cool enggak apalah. Enggak, dia bilang biar dia layan saja kau ini. Dia ridho aja lah tu. Dia terima saya hakikat. Sampai dekat ujung tu, orang tu bilang aku sudah up kau di Facebook kan. Lepas tu orang tu layan bilang, okey, yang ini siapa punya? Jadi orang tu membalas balik. Dia bilang, terus dia jawab, dia bilang aku sudah padam gambarmu. Sudah aku pandang gambarmu. Ada macam perangai budak saya situ. Itu pelik bah. Jadi orang malas sebenarnya. Pucuk pangkalnya di situ sebenarnya malas. Poin dia di situ malas. Kamu ini, dorang tuh bertanding, yang di sini bergaduh. Itulah yang masalahnya. Jadi kalau orang sudah memilih, kalau boleh wakil rakyat ni pula yang sudah dipilih ni, janganlah pula kamu buat hal. Senang-senang saya kamu tukar kerajaan. Betul. Senang-senang saya kamu mau dipilih, mengundi menjadi calon, dipilih tiba-tiba bila sudah dekat-dekat sudah tahun kamu tidak mau lah guna perkataan itu kan. Senang-senang saya kamu lompat parti and then kamu tinggalkan rakyat di sini, yang mengundi kamu tuh, yang menaikkan kamu tuh tiba-tiba kamu tinggalkan. Jadi macam mana ya mau naik lagi balik kan orang sudah cop muka kamu itu ini. Dan sebab itu jugalah timbul kenapa orang mau pencalonan pun macam music sudah. Pencalon yang tercalon ataupun pencalonan baru lah. Wajah baru macam si Asdar, macam si Elmi. InsyaAllah ada rezeki dia akan bertanding, kita lah sokong dari belakang kan. Tak dapat ku bayangkan kalau si Elmi. Mesti penuh. Jangan bayangkan. Aku memang tak akan membayangkan apa-apa. Kerana? Cukuplah yang hari itu dia live tu dia bilang kalau aku jadi wakil rakyat. Yalah, tapi dia ada jiwa rakyat juga lah. Sebab kenapa dia mau sediakan sukan apa tu skateboard? Skatepark. Tapi itu juga. Jadi kami yang menyanyi ini adalah ruang untuk kami. Tak apalah, daripada situ mungkin ada ruang. Dia bilang, ini pentas kamu. Oh iya. Kalau si Asdar si cedak ni aku rasa dia jual tampang ni. Apa? Jual tampang. Apa itu? Tak tahu kan? Tidak. Kalau Indonesia jual muka. Dia kan handsome. Iya kau. Berdiri dari situ. Tiba-tiba penyokongnya pengundinya semua wanita. Ouch. Bagus lagi itu. Kalau itu. Neighbor. Itu sialah bagan pasal politik kali. Ya itu siap pasal politik. Kita tengok apa perjalanan politik hari ini. Kita tengok apa komen yang akan datang. Ya macam yang kita cerita lah kemarin. Sekiranya ada peluang untuk kami bersiar langsung tentang bila kami tahu pengumuman apa semua. Rupanya memang tak sempat. Mau balik sudah. Jam 5 sudah dia bersiaran langsung. Kita pun tak sempat share. Walaupun kita tengok daripada awal. Memang ada yang live daripada warisan online kalau tak silap. Dia tu. Jadi kita tengok, kita mau try share. Benda tu macam terlalu lama betul. Orang standby sudah situ. Daripada 400 tontonan tiba-tiba drop pada 100 lebih, barulah benda tu live. Sepatutnya orang ikutlah betul-betul mau sudah baru start live. 15 minit sebelum ke, 10 minit sebelum ke. Ini 1 jam 2 jam sebelum dia sudah start live, jadi orang tak dapat tengok. Lama sangat tu. Lama sangat orang menunggu dan orang live. Betul. Jadi banyak orang yang tertinggal maklumat. Jadi kami bagi maklumat tu, dan di dalam page YTV sekarang memang sudah ada. Kami post tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh mengundi. Dan kami bagi tahu lagi mengundi 26 hari bulan dan kempen dia selama 14 hari. Ya, jadi bagi kamu yang sedang bekerja, mungkin ada yang sedang menonton sekejap-sekejap nih, ataupun kamu yang sedang menonton, mungkin kamu mau tunjukkan video nih ataupun live nih dengan kawan-kawan, boleh share dengan dia ataupun boleh bagi link YouTube channel kita. Betul. Di sana kami akan muat naik juga yang live ni lah. Iya, supaya ada yang tidak tertinggal, ada di Instagram juga, ada di Twitter juga dan juga di YTV. Tepat sekali.
And then Kira, tahukah kemarin kan memang sampai saya kami di Batu 12 sana kan? Ya. Memang awan gelap betul. Kerana kita tahu ada cuaca yang akan yang orang bilang ribut petir, Pak. Cuaca sangat awan di langit tu memang betul-betul nampak. Kita bilang dia punya isyarat tu memang akan berlaku sesuatu yang dia ni isyarat apa? Mendung tak berarti hujan ke atau mending pun boleh, mendung pun sudah hujan. Iya, mendung yang sah hujan. Tebal betul awan dia dan kami perlu cepat untuk pastikan Syahzal tidak ditimpa hujan. Akhirnya enggak. Sempat juga kami hantar dia. Syukur, alhamdulillah. Belum hujan lebat, tapi apa yang berlaku di sana kan? Kayu tumbang. Banjir kilat. Pokok tumbang, kayu tumbang tak mungkin. Pokok tumbang, kayu tumbang. Kayu yang disusun-susun jatuh, tumbang. Pokok lah, pokok tumbang kan. Tiba-tiba tadi pun mau turun ada nampakan di grup saya hantar tu, itu di Taman Murni ada pokok tumbang. Dari semalam sebenarnya, tapi sebabkan cuaca yang kurang mengizinkan untuk pasukan-pasukan kita punya apa ni pasukan APM apa penyelamat. Anggota biasanya yang akan keluarnya adalah Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan. Biasanya tadi begitu. Aku tengok dalam macam pagi baru dorang buat. Ya, mungkin daripada subuh lah sebab tadi memang bersih sudah sebesar kayu yang tumbang di Murni itu. Sebenarnya daripada awal malam tu ada sudah pokok tumbang. So ndak hairan kalau dorang ni bertugas daripada malam tu standby sudah semua on call. Jadi dia akan clear di Batu 12 dulu. Lepas tu ada pula panggilan mungkin banjir kilat di bandar. Ada pula banjir di kawasan-kawasan lain. Ini pokok tumbang merata dan agensi bomba kita di situ saja. Dan sebenarnya paling banyak kawasan yang berlakunya bukan saja banjir kilat, dia diikuti dengan pokok-pokok yang tumbang. Jadi kereta tersesak macam tadi kan tiba-tiba diorang alihkan limpasnya kereta tu memang pokok tu besar. Jadi yang lagi kesiannya semalam yang bertugas tidak dapat sebenarnya laksanakan terlampau lama sebab takut enjin tu rosak. Sebab hujan lebat betul. Hujan lebat macam mana orang mau kasih hidup segala enjin apa semua kan mesti tidak akan hidup kalau ada air. Jadi orang tunggu reda baru orang buat kerja, tapi kesianlah daripada subuh sampailah sekarang masih memperbaiki. Sebenarnya daripada malam. And then daripada ini juga kami dapat maklumat ada beberapa pemimpin yang prihatin turun padang untuk meninjau sendiri keadaan banjir kilat di kawasan Sandakan ni. Contohlah kita ambil contoh di sini ada seorang wakil rakyat. Okey, bekas lah kan sebab sudah bubar DUN. Beliau adalah YB ataupun wakil rakyat, bekas ADUN yang kita sebutkan tadi. Yang dikatakan dengan muflis tapi dia nafikan sekerasnya. YB Kelvin Chong sendiri, dia dan pasukannya bergegas ke kawasan Batu 1.5 Hup Hing. Itu kawasan macam mana boleh terbalikkan? Untuk macam melihat kawasan taman perumahan di situ untuk melihat keadaan penduduk di sana. Dia bilang hujan lebat bermula lewat petang tadi telah menyebabkan kawasan tersebut banjir kilat. Dan tim Elopura memastikan kawasan penduduk di sana dalam keadaan yang baik. Sila hati-hati dia punya nasihat ketika memandu dalam cuaca begini. Kalau tengok pada gambar dia ni, memang paras air tu sampai lutut Beni. Paras lutut di tempat Kira semalam paras mana? Sampai mana? Limpas lutut juga. Oh iya ke? Banjir lepas tu yang limpas paling lutut Kira ke ataupun orang lain? Orang lain lah. Kalau Kira piras pinggang. Itu bilang paras lutut. Begini sudah kata di paras lutut kan? Kalau lutut Kira memang rendah lah. Kalau Kira paras pinggang sudah. Kamu tahu lah tinggi Kira ini berapa kan? Jadi semalam yang paling best sempat mandi hujan, nasib tidak demam. Sebenarnya aku pun teringin betul, lama sudah tak mandi hujan. Dah macam budak-budak Kira di bawah tu. Ya seronok betul, tapi kena jaga keselamatan lah. Entahlah di rumah aja sebenarnya mau mandi ke bawah. Tapi sebabkan tak mau mandi tandas, di luar lah pula aku tu mandi. Sambil-sambil itu basah hujan. Tapi memang syok lah, ada angin-angin. Budak-budak saya time kita merasa begitu kan. Tapi sebenarnya kalau mengikut nasihat daripada YB Kelvin ni, dia bilang berhati-hati sebab kita tidak mahu perkara yang tidak diingini berlaku. Betul. Mungkin tiba-tiba ada arus deras. Kita tak tahu lah di kawasan. Tapi kawasan Kira semalam ndaklah di rumah. Sebab kawasan rumah Kira tu kan dia macam berbukit. Jadi ke bawah tu rumah abang-abang semua. So tiba-tiba jalan raya jalan raya confirm tertutup lah. Tertutup. Tetapi kawasan yang sebelah belakang tu, itu kawasan banjir ke? Kawasan perumahan sana. Kalau kita terus sikit lagi kan di sana memang kawasan sebab airnya naik.
Kita tidak tahu apa berita di sana. Ya, kita tidak tahu. Kira bukan tinggal di sana. Tapi yang saya kira tahu tiba-tiba adik datang nih basah kuyup sudah. Aku pikir ini perceritaan tentang adik-beradik lah. Kau pikir bila lauk? Hui, bilangnya akhir sampai bilangnya paras sini. Nah, paras sini, coba bayangkan paras kira di mana? Paras sini. Jadi jangan keluar lah pada waktu itu kan. Makan saya apa yang ada, mungkin telur, goreng bawang, masak Maggi. Paksa masak yang ala kadar, jalan sampel je lah. Lagipun bertiga aja pun di rumah. Dan pagi tadi kira, masa on the way pergi studio ni, memang kita nampak kesan pokok tumbang di depan Wisma Persekutuan. Tengok memang, Wisma Persekutuan ke tadi tu? Yang pokok besar tu? Oh, masjid di dekat area Pengiran. Dekat kawasan kampung Pengiran tu sana. Di situ ada pokok tumbang. Memang besar pokok tu. Clear sudahlah. So sudah pasti malam tadi ataupun subuh ataupun awal pagi tadi tu ada sudah pihak yang bertungkus lumus membersihkan, memotong ranting dahan yang besar tu. Tapi semalam dia punya angin dan kilat memang kuat banget. Bukan siap di area situ yang kamu sebut tadi, di Murni pun ada. Ada satu kan? Di Murni pun ada orang sebut. Banjir kilat ke atau pokok tumbang? Banjir tu tidak pasti, tapi pokok tumbang. Yes, di Murni banyak. Ada nih kawasan yang kawan sendiri yang bertugas mempos di sana. Ya, kalau kamu ada maklumat berkenaan dengan kawasan banjir kilat, pokok tumbang ataupun apa saja tragedi, bagi tahu. Ini area mana nih? Ini ada lagi ini. Ini kawan saya sendiri yang bertugas di sana. Kakak Asma kita. Dia APM. DPM. APM. Wow. Polis ke APM? APM. Angkatan Pertahanan Awam. Dia yang, tapi saya tidak pasti dia bertugas di mana sekarang nih. Itulah dia, tapi dia tunjukkan bagusnya. Ya, dia kesian batingolah dia orang bertugas bon, dia seronok itu pokok tumbang. Dia seronok lah dengan kerja dia orang, tapi tidaklah seronok dengan pokok tumbang. Sorry, gurau sih ya kami ini. Tapi tinggallah kawasan ini tidak pasti di mana yang banyak-banyak bendera Malaysia dan juga bendera Sabah nih. Aku rasa macam area pejabat lah, banyak bendera kan? Banyak bendera. Kalau kasih tunjuk di screen, kasih tunjuk Syasdar, tidak ada manfaat. Ya. Nampak Jadar? Di mana itu? Di kaki, iya. Iya, macam di area pejabat lah kan? Tapi di laluan yang selalu tawaf tu. Mungkin lah kan? Sebab itulah saya cakap hari ini aku tidak ada tawaf kan? Iya, sebab orang tidak berani masuk sana. Kita tengok status di handphone ni pula. Betul ada yang hantar gambar kejap pasal pokok-pokok tumbang ke lampu menjadi yang terjejas semua ada. Ada yang berlaku di situ. Di grup santai squad ADK kita tengok apa yang ada. Sama benar terbuka di sini. Okey, dah. Ada laporan berkenaan dengan keadaan banjir kilat atau pokok tumbang dan sebagainya. Okey, lagi apa yang kita boleh kongsikan hari ini kira? Kalau boleh lah kan, cuaca macam kembali musim tengkujuh, musim hujan kan? Kita harap warga Sandakan berhati-hatilah, pantau sendiri kawasan kamu kalau ada berlaku insiden seperti kejadian seperti banjir begini, segeralah laporkan kepada pihak berkuasa. Dan kalau boleh jangan dekat dengan di tempat kejadian tersebut ataupun kalau boleh elakkanlah. Iya, jaga anak-anak kecil tu. Iya, kita takut alhamdulillah nasib beberapa yang kita nampak posting orang yang jatuh pokok kayu apa semua ni tiada kebalangan jiwa kan. Kita takut tiba-tiba kereta ada terhampas begitu kita takut. Jadi kalau boleh hati-hati di jalan raya. Sekarang ni musim licin jalan lagi. Iya, jalan licin betul. Jadi kena berhati-hati, waspada. Coba bayangkan kira yang memandu kereta dengan kerabunan dengan hujan yang lebat. Rasa jalan ke tu kereta? Dah tahu lah kira. Suruh si Jenny bilang bayangkan tu macam mana? Bayangkan. Jadi kita cubalah membayangkan benda itu supaya tidak bila berlaku kita bersedia sudah untuk berdepan dengan keadaan itu. Kira kau tengok ada satu benda yang limpas di wall Facebook ni berkenaan dengan jom daftar sekarang. Apa daftar apa pengundi. Tu? Sekarang berdaftar kan sudah? Boleh sudah, maksudnya sekarang ni. Okay. From now lah ni? Iya, from now on. Kita bacakan terus ini daripada Facebook Ahli Parlimen Sandakan, YB Vivian Wong. Dia bilang, hello hari ini sekali lagi di Happy Mart, Taman Indah Jaya, Pusat Khidmat Parlimen, Pusat Khidmat Rakyat P186 Sandakan mengadakan perkhidmatan bergerak untuk pendaftaran pengundi baru dari pukul 4.30 petang hingga itu 1 minit yang lalu. Patutlah. Ada komen yang cute di sini saya mau bacakan. Iya, apa? Dia bilang, bawang kah? No. Jadi? Bilangnya, pokok ubi kat rumah pun tumbang, angin kuat. Wow, pokok ubi sis.
Pokok ubi, Wina. Aku rasakan kau ini cute. Nasib kenapa? Kuat betul angin tu kan? Kenapa ndak ambil isinya, lepas tu rebus, bawa ke, oh my God. Actually dia sebut tu, dia memang sudah tengah pagi-pagi sudah merebus ubi tu. Oh iya kan? Patutlah kita komen. Tak perlulah cabut tu kan sebab angin dia bantu. Kuat betul angin tu sampai pokok ubi boleh tumbang. Kau bayangkan? Kenal lihat pokok ubi yang sebenarnya. Okay, balik pada ni. Dia bilang maksudnya memang hampir setiap hari lah diorang buat ni kan. 4.30 petang hingga 6 petang kamu boleh daftar mengundi. Ini daripada YB Vivian Wong sendiri, tarikh 18 hari bulan. Hari ini bertempat di Happy Mart Taman Indah Jaya. Taman Indah. Dan jangan dilupa dia bilang dokumen yang diperlukan 1 keping salinan IC. Kalau kamu mendaftar, kamu boleh datang di Happy Mart di kawasan Indah Jaya, Taman Indah. Untuk juga daftar. Jangan lupa pakai mask di sana, enggak boleh. Sentiasa. Itu adalah norma baru. Itu norma baru sudah. Kena datang dengan mask. Lepas tu kamu boleh daftar dan kamu boleh semak mengundi sebenarnya. Betul. Di mana kamu akan mengundi pada pilihan raya negeri akan datang. So YB tidak terjejas langsung dengan pilihan raya negeri sebab dia adalah ahli parlimen. Beliau menang pada pilihan raya kecil hari itu. Okey, menewaskan calon-calon lain dan menggantikan tempat mendiang bapa beliau. Dan sekarang beliau kekal sebagai ahli parlimen dan sekarang dia buka kaunter untuk daftar pemilih, daftar mengundi. Iya, jadi dipersilakan. Aku rasakan kira banyak pusat khidmat rakyat lain yang akan mengambil pendekatan yang sama bagi memastikan kawasan mereka ni diorang boleh semak balik siapa yang layak mengundi, diorang mengundi dun mana sebab ada apa ni? Ada pecahan ataupun kawasan pengundian baru, dun baru. Persempadanan semula, Dun Sungai Manila yang baru, Dun Lamak yang baru dan Dun Telupit yang baru. Bukan Tulip ya? Bukan, ini ngam sudah, betul sudah ini. Tapat betul sudah. Okey, tapak jangan risau. Tapak jadi pasti kamu tahu di mana, pastikan kamu tahu di mana kamu akan mengundi nanti. Jangan kamu tiba-tiba berbaris nanti 26 hari bulan 9 nanti kamu baris di kawasan Dun yang lain. And then kamu diminta suruh kamu di sana sudah ni makcik. Kamu di sana sudah nih, Dek. Sudah kamu mengundi sini. Kamu kawasan baru nih, Dek. Entah boleh begitu. Jadi perlu sebenarnya dalam tempoh ni sebelum penamaan calon, kamu semak daftar pemilih. Memang dorang SPR memang buka tempo semakan ini sehingga ada tempo tertentu. Dia tidak boleh dibuka sampai hari mengundi. Jadi perlu semak. Macam Asdar sudah layak mengundi. Belum. Dia 1 tahun lagi diperlukan. Almi, bakal calon ni memang layak sudah mengundi. Cari pengalaman mengundi kali terkini ni di Sabah ni. Kalau pilihan raya memang dia sudah, pilihan raya umum dia sudah mengundi. Jadi tarikh pilihan raya negeri ini nanti pada 26 hari bulan September ni dia mengundi di mana. Kau mengundi di mana, Mi? Kita tahu. Dia di Dun Sungai Manila tu. Sebab dia orang Batu 12. Betul. Hai? Enggak. Dia bilang alamat dia di di Batu 4. Dun Elopura dia ni. Batu 4 ni. Tapi apa-apapun mana-mana yang kamu rasa dia layak untuk kamu calonkan terpulang pada rakyat lah sebenarnya. And then jadi itulah perlunya kita semak. Tadi kita sebut Salmi walaupun dia tinggal di sana sebenarnya alamat dia masih lagi di kawasan Batu 4 dia bilang. Jadi selamat, jom kita mengundi. Ya, macam mana lagu dia tu kira? Jom kita, si Jina ni kah aku menyanyi? Mari, jom kita mengundi. Itu lagu baru kah lagu yang lama? Lagu lama. Tak tu lagu baru lagi. Ada lagu lama tu, lagi lama daripada itu sebenarnya. Ada tu satu. Tak pasti. Tak pasti. Jadi itu kira versi baru lah tu kan? Lagu lama yang diberi nafas baru. Ya, lagu lama dibagi nafas baru. Lagi kalau si Jina ni menyanyi. Kita mengundi. Jom kita keluar mengundi. Ya, ada tu artis-artis tempatan yang nyanyikan balik lagu tu kan? Betul. Yang aku ingat nama si Felix saja. Si Felix ke Felix? Felix. Dia pernah tengok dia menyanyi lagu mengundi. Itulah lagu kempen daripada SPR untuk memastikan semua orang turun untuk mengundi pada pilihan raya negeri ini nanti. Jadi, boleh ke tu? Confirm ke sudah cerita-cerita kita ni hari ni perfect? Di depan tu tidak ada gangguan. Alhamdulillah. Tapi satu yang kurang, Bal. Apa lagi? Si Kira nak menyanyi Jina ni. Nanti kita sudah nyanyi. Sebab kan semalam kita nangis tengok tu Jari Mencintai Ku. Ya, habis terakhir. Habis dah. Kita nangis apa sebab kesudahan dia? Kesudahan dia, si Sophie tu mengandung. Lepas tu si Shakila dah dibebaskan dari penjara. Dia jadi dah kahwin dengan si Nurul tu? Tak jadi. Sebab episod 32 dia insaf. Insaf. Siapa yang insaf? Si Nurul? Kena cerai oleh Pak Samad.
Kena cerai? Kena ceramah. Kena ceramah. Oh, tazkirah. Kena tazkirah, lepas tu nangis-nangis. Kita nak buang tip mama kita. Terbaiknya. Jadi si Mia okey. Si Mia lah yang... Si Mia okey dah. Ya, dengan okey, mama sudah. mentua dia. Lepas tu tayang semalam, diorang dah 3 anak dah. Wow, ramainya. Okey, itu begitulah ending cerita. Kau bilang Begitulah hari tu dia memang adaptasi daripada novel juga cerita Ya. tu. Oh. Adaptasi daripada novel. Biasalah baca cerita-cerita begitu kan. Jadi ending yang baik. Dia menjadi fenomena di Malaysia. Ya, demam-demam Nurul. Demam-demam Mak Leha. Mak Leha. Sampai kakak kira kita MC pun di sini dia sebut pasal Mia Adriana. Nah, Terbaik. itulah kesan dia dulu awal-awal drama-drama begini, lakonan-lakonan Aaron Aziz dengan dia punya siapa tu? Dia berlakon dengan siapa? Nah, habis kau kasih keluar lagi tajuk yang kau tak tahu sendiri. Erin Aziz dengan Maya Karin. Iya, Maya Karin kan cerita Ombak Rindu kan starting dia tu. Tuhan tolong lembutkan hati dia. Untuk semalam kita dah tengok, so kita akan akhiri pula kita punya live hari ini dengan lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza, katanya aku bidadari syurgamu. Okey, boleh ba, boleh. Kita tadi live start daripada 10.20, sekarang sudah 11.20. 1 jam kami bersiaran tanpa gangguan. Alhamdulillah. Tanpa gangguan, syukur. Terima kasih ke orang dan terima kasih yang menonton dan terima kasih kru-kru yang bekerja. Dan terima kasih Terima kasih kerana melihat kami dengan wajah baru warna merah hari ini dengan imej Semarak Niaga dan YTV. Dan kami adalah Sabahan. Orang guys. Semendak Sabah. Anda yang masak nasi. Okey, right. Jadi lagu penutup kita hari ini lagu yang ada kena mengena dengan Semalam. Habis sudah episod terakhir. Episod berapa? 32? 33. Selalunya drama ending sampai yang sangat 27. Ya. Mungkin boleh on. Sudah on. Okey, terbaik. Kita on. Jom, go. Jadi kita harap-harap muzik dengar. Ya, harap-harap begitu. Aku Bidadari Syurgamu dengan Dato' Siti Nurhaliza. Sekarang cover by Kira Bombast. Bukan dia nani ke? Oh no. Kau kasih seling-seling lah kalau dapat tu. Terbaik. Dah baik ah. Biarkan si Kira menyanyi. Kita tunggu dia menyanyi. Hiburkan dulu sambil-sambil kita scroll apa yang ada sebelum kita tamatkan live kita pada hari ini. Hey. Tadi kiklatlah bersatu karena keangkuhan ku pinggir kasihmu. Ini baru ku sadari abadinya cinta hingga akhir napasku. Walau kau ku sayangi, ku turut kata, kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Tuhan, jiwaku berawal perasaan saat ku kehilangan. Oh, biarlah aku pendam tangis di hati. Seandainya aku yang pergi dulu sampai mati, ku kan mencintai kamu karena aku lebih dari syurgamu. Tapi di sini kau dengar. Kita kata macam ini bukan akapela kan. Walau kau ku
sayangi, ku turut kata, kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh biarlah aku pendam tangis di hati. Seandainya aku yang pergi dulu sampai mati, ku tak mencintai kamu karena aku lah bidadari syurgamu. Oke. This, alright. Habis Okay. sudah, tapi kurang masih memuaskan lah sebab Tapi suara tatap dari jadi saya tumpuan. kebalik. Bah, tapi okey lah bah. Aku sudah komen musik tak masuk tapi sedap juga si Kira nyanyi. Memang betul itu. Kalau anda sedap dah kita sudah nyanyi. Tidak apa-apa lagi tanggap dia akapela sejak lah kan. Ya, yang biasanya memang dia teruskan juga orang bilang. Teruskan juga menyanyi bagi memastikan follower yang menonton sekarang ini tidak kecewa mendengar itu lagu sampai habis. Ya, jadi apa-apapun teruskan mau saya cakap teruskan mengundi WTV kan? Teruskan menyokong. Sebab bukan apa bah, di Follow situ kami di terasa YTV. bahang-bahang di situ politik. Jadi Ya. teruskan follow dan juga subscribe channel YouTube YTV, Instagram, Twitter, tweet banyak-banyak. Jangan lupa share ini kepada kawan-kawan kamu yang belum mendengarkan ataupun tertinggal info-info semasa yang kami coba untuk ceritakan bersama dengan Abang Amru. Betul. Dan teruskan hashtag TV Sendakan dan YTV. Mungkin sampai sini saja Abang Iya, Amru. sampai sini sejak. InsyaAllah kita akan berjumpa di konten yang mungkin masih dengan bahang-bahang politik lah Mesti, besok. InsyaAllah. mesti. Jadi kita akan update perkembangan Sehinggalah terkini. tamat pilihan raya negeri ini nanti. Jadi apa-apapun, terima kasih. Maafkan kesalahan dan kesilapan kami. Selama Iya. kami duduk di sini mungkin ada terkasar sedikit, termention siapa-siapa. So, Iya. minta maaf. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Check it out. Hashtag TVTV Sendakan. Aku terganggu sedikit maaf. Hashtag YTV. Dan TV Sendakan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Check it out. Bye-bye. TV.